Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dihormati Pursi Majlis, Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Merakak Menteri Besar Negeri Kelantan Darun Naim, Yang Berhormat Datuk Husam bin Musa, Naib Presiden PAS Pusat, Yang Berhormat Ustaz Ni Abduh bin Ni Abdul Aziz, Timbalan Ketua Dewan Ulama Dewan Pemuda PAS Pusat, Yang Berhormat Ustazah Siti Zailah Muhammad Yusof, Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan juga Dewan Muslimat PAS Negeri, Yang Berhormat Ustaz Abdul Latif bin Abdul Rahman, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, seluruh pimpinan PAS di peringkat negeri, dewan-dewan, ahli-ahli yang berhormat, dan tidak lupa Al-Fadhil Ustaz Ni Razi bin Nikmat, Imam sembahyang hajat kita tadi, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Dalam kesempatan yang ringkas ini, pertama saya ucapkan tahniah kepada Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan kerana keprihatinan dan kepekaan tentang apa yang berlaku di dalam dunia Islam. Setelah dengan segera apabila peristiwa berlaku di Mesir, Dewan telah dengan segera menganjurkan pertemuan pada malam ini yang dimulakan dengan solat hajat dan diakhiri dengan ceramah. Mudah-mudahan usaha kita yang sedikit ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh memberikan bantuan walaupun daripada jauh kepada saudara-saudara kita yang dizalimi di bumi Mesir tersebut. Peristiwa yang berlaku di Mesir ini merupakan sebahagian daripada siri-siri kezaliman dan juga ujian yang menimpa gerakan Islam di seluruh dunia. Sebelum ini kita tengok di Syria berlaku pergolakan yang hebat. Sebelum itu berlaku di Palestin, dan sekarang ini yang terbaru sekali ialah yang berlaku di Mesir. Semua ini merupakan suatu iktibar, suatu pengajaran kepada kita yang terlibat dalam gerakan Islam, bahawa musuh-musuh Islam ini tidak akan berdiam diri. Musuh Islam ini tidak akan biarkan perjuangan Islam ini bangkit, dan mereka tidak boleh bertolak ansur kalau ada kerajaan yang hendak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu pengajaran besar yang kita kena berikan perhatian. Seluruh musuh Islam, tidak kira di mana, di Mesir, di Syria, termasuklah di Malaysia ini, tidak akan membiarkan bangkitnya sebuah kerajaan yang hendak menegakkan Islam, kerana dia tahu bila bangkit sebuah kerajaan yang hendak menegakkan Islam, dan kalau kerajaan ini boleh bertahan, kerajaan ini jadi kuat, itu adalah permulaan kepada kejatuhan sekularisme. Daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ini, antara benda lain yang kita boleh ambil ialah kita perjuangan Islam ni berhadapan dengan macam-macam jenis, berbagai jenis musuh. Di Syria, musuh kepada gerakan Islam dan perjuangan Islam di Syria ialah Syiah. Kerajaan Syria yang dipimpin oleh Bashar al-Assad itu adalah kumpulan pelampau Syiah yang ditolak oleh ulama, dan kumpulan inilah yang membunuh rakyat dia sendiri, umat Islam di Syria yang majoritinya adalah terdiri daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa yang berlaku di Mesir pula yang menjadi musuh kepada perjuangan Islam ialah golongan sekular nasionalis ataupun golongan nasionalis sekular. Walaupun mereka ni boleh jadi orang Islam, namanya Islam, tapi dipanggil sebagai nasionalis sekular, yang serupa dengan UMNO yang ada di Malaysia ni. Serupa, tak ada beza. Jadi inilah antara cabaran besar
yang kita umat Islam hadapi. Syiah satu kelompok dan nasionalis sekular satu kelompok. Dan di belakang daripada semua ini ialah imperialisme barat, iaitulah Amerika, dan juga Zionis antara bangsa, iaitulah Yahudi. Hak ni hak duduk di belakang tabir yang menjadi dalang kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam dunia Islam yang mengancam umat Islam ini. Di belakangnya adalah Amerika, dan di belakang Amerika ni ialah Zionis antara bangsa. Itu benda yang paling jelas. Daripada peristiwa inilah kita umat Islam, terutamanya yang ada di Kelantan, mesti memberikan perhatian dan mengambil iktibar daripada peristiwa ini, dan kita perlu berusaha memperkukuhkan perjuangan kita ini untuk berhadapan dengan ancaman ini, ancaman Syiah, ancaman sekular nasionalis, ancaman Amerika, ancaman Yahudi. Ialah kita kena mengukuhkan pegangan dan penghayatan Islam, terutamanya kita yang duduk dalam PAH, pimpinan, ahli, penyokong PAH ni, kita kena mengukuh pegangan dan kefahaman kita terhadap agama yang menjadi terah kepada perjuangan yang dibawa oleh PAH. Kekuatan kita ialah Islam. Maka sebab Islam inilah yang mesti kita tingkatkan dan kita pertahankan dalam diri kita, dalam jemaah kita. Kalau tidak, kita tidak akan mampu berhadapan dengan cabaran-cabaran yang lebih besar. Kenapa Ikhwanul Muslimin sampai hari ini boleh bertahan? Mereka dizalimi bukan hari ini, di zaman Nasir, di zaman Sadat, di zaman Mubarak, dan sekarang ni di zaman Menir pun dizalimi lagi, tetapi mereka boleh bertahan. Kenapa? Kerana kekuatan akidah Islamiyah yang menjadi teras kepada perjuangan Ikhwanul Muslimin. Mengapa gerakan Islam yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin boleh bertahan di Syria sampai hari ini, boleh bertahan di seluruh dunia? Ialah kerana kekuatan akidah Islamiyah. Maka sebab tu kita PAH pun, kalau kita nak bertahan lama, kita mampu berhadapan dengan cabaran, kita PAH juga mesti mengukuhkan pegangan kita terhadap agama kita. Itu paling penting yang kita kena ingat. Dan ini adalah ujian Allah SWT sebelum diberikan kemenangan yang mutlak. Kezaliman yang kita hadapi ini ialah proses saringan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyediakan gerakan Islam ini dengan suatu tanggungjawab yang lebih besar pada masa akan datang. Sebagaimana mah, untuk jadi harga mahal kena bakar, kena sepuh, kena katok, baru tubik emas 91 ne ataupun emas 10. Emas yang duduk dalam tanah tu yang belum dibakar, belum disepuh, nilainya tidak mahal walaupun dia emas, tetapi harganya tidak tinggi. Nak jadi mahal kena bakar, kena sepuh, kena katok, tubik tu jadi 91 ne ataupun emas 10. Begitulah juga perjuangan Islam. Perjuangan Islam ni untuk diberikan kemenangan mutlak oleh Allah SWT, Tuhan akan uji kita demi perekat demi perekat, proses demi proses, supaya bila mari saringan yang terakhir, kita benar-benar bersedia untuk memikul tanggungjawab dan amanah kepimpinan ini. Dan insya-Allah kalau kita umat Islam di Malaysia, di seluruh dunia boleh bertahan, boleh bersabar menghadapi ujian ini, kita akan menang satu masa nanti. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni benda biasa. Sahabat kita di Mesir berdepan dengan UMNO Mesir, kita berdepan dengan UMNO Malaysia. Sama-sama UMNO, cuma Malaysia kurang jahat sikit banding dengan Mesir. Kurang sikit. Jahat juga, tapi kurang sikit. Jadi insya-Allah inilah yang amba rasa pengajaran besar yang kita kena ambil, kena istiqamah di atas perjuangan ini dan kembali kepada asas kekuatan kita. PAH ni boleh bertahan di Malaysia, rebah bangun, guli bating, banyak kalah pada menit, tapi kekal sampai hari ni kerana kita orang PAH duduk dengan perjuangan Islam.
Itulah kekuatan kita, dan jagalah sumber kekuatan kita ni jangan terlepas. InsyaAllah Tuhan akan beri kejayaan besar kepada kita selepas daripada ini, insyaAllah. Jadi hamba tidak nak ambil masa yang panjang berkongsi pandangan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Tuhan berikan kekuatan kepada kita dan meneguhkan hati kita di atas perjuangan, terutamanya supaya kita beristiqamah. Istiqamah ni adalah suatu karamah yang paling tinggi yang Tuhan beri bagi orang tasawuf. Dia kata al-istiqamah fauqal karamah. Istiqamah itu lebih penting daripada keramat. Keramat boleh terbang di udara, boleh jalan atas air, boleh waktu ubik emah tangi, hak tu hebat dah. Tapi istiqamah tu lebih hebat daripada hak tu lagi. Sebab istiqamah ni lah benda yang payah. Tuhan sendiri pun pesan kepada Nabi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw inni bima ta'maluna basir. Dari surah Hud, dia kata fastaqim, tuju kepada Nabi Muhammad secara individu, hendaklah kamu wahai Muhammad beristiqamah. Wa man taba ma'aka, dan mereka yang bertaubat bersama-sama dengan kamu, wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Sebab tu Nabi kata bila dia baca surah Hud, dia serah supaya ubah habis rambut dia. Dalam satu hadis Nabi kata syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surah Hud dan surah-surah yang menjadi saudara kepada Hud ini menyebabkan aku jadi ubah. Bila orang tanya apa yang menyebabkan ubah itu, itulah ayat fastaqim kama umirta, beristiqamahlah kamu dengan jalan yang benar ini. Kita doa pada Allah SWT, Tuhan beri istiqamah kepada kita dan saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia, terutamanya yang ada di Mesir sekarang ni yang sedang digugat, dan minta Allah SWT hancurkan musuh-musuh Islam di mana saja kita berada, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.